hangi-hangi lah. Maknanya kita ni sesama anak murid kepada guru-guru kita di Smart BP lah. Jadi saya ni bersekolah daripada tahun 2011 hingga 2015. 2015 tu SPM. Dan juga 2016 ambil STAM sekejap, 8 bulan kemudian melanjut ke pelajaran ke Bumi Al-Azhar lah. Ke Bumi Al-Azhar, Alhamdulillah. 2 minggu lepas keluar natijah peperiksaan dan juga berjaya naiklah ke tahun akhir. Dan juga sekarang berada di tahun akhir lah di Bumi Al-Azhar Mesir. InsyaAllah akan mendapatkan pengajian pada tahun hadapan lah. Mohon doa semualah insyaAllah. Jadi saya teringatlah satu pesanan yang diberikan oleh Ustaz Samsul Rizal bin Sabran ketika perhimpunan. Cuma tahun tu saya tak ingatlah, tahun 2014 ataupun 2015. Perhimpunan itu perhimpunan rasmi lah. Maknanya ketika itu Ustaz khabar, kalau ada bunyi slang terganu sikit tu, saya minta maaf lah. Maknanya Ustaz khabar macam ni. Dia kata, kamu semua ni akan menjadi model. Keluar je pintu pagar yang ada kat atas bukit tu. Keluar je pintu pagar tu, kamu semua ni akan menjadi model kepada masyarakat di luar. Akan menjadi model kepada sahabat-sahabat kamu di luar. Jadi nasihat tu saya ingat sampai ke hari ni lah. Kawan-kawan saya ingat sampai ke hari ni. Jadi sebab apa? Jadi nasihat tu ingat ke sampai hari ni sebab apa saya ingat? Sebab kami tahu kami ni masa tu akan bawa nama, imej seorang murid agama, seorang murid yang belajar agama, seorang murid yang bersekolah di sekolah menengah agama. Jadi maknanya kita ni bawa imej sebagai seorang pelajar lah. Yang mana murid yang belajar agama, yang mana kita ni di sekolah diterapkan dengan adab-adab, diterapkan dengan ilmu-ilmu agama. Maka kita ni kena bersedia untuk menjadi contoh ataupun menjadi qudwah kepada masyarakat di luar sana lah, ataupun mudah kata menjadi role model lah kepada sahabat-sahabat kita di luar sana lah. Okay. Seterusnya, jadi apa persediaan? Merujuk pada soalan tadi lah, apa persediaan yang perlu, maknanya masa tu kami lah, apa yang perlu kami lakukan masa tu? Mana kita dengar dah ni amanat daripada Ustaz Syam ni, kita nak kerja model, jadi apa persediaan yang kita kena lakukan masa ni? Jadi persediaan kita, nak tak nak kewajipan menuntut ilmu itu terpundak ke atas kita. Nak tak nak kita kena menuntut ilmu. Jadi kewajipan itu terletak pada bahu kita semasa di sekolah lagi. Maknanya semasa di sekolah tu kita hendaklah menuntut ilmu dengan sepenuhnya lah, mengutip sepenuh ilmu yang dipelajari. Dan juga tujuan kita ke sekolah pun adalah untuk menuntut ilmu lah. Bukan sekadar mencari kenalan baru, kenal guru-guru. Tapi tujuan utama kita adalah untuk menuntut ilmu di sana lah. Bahkan Islam juga meletakkan ilmu pengetahuan ini sebagai asas utama kepada kejayaan seseorang dalam kehidupan dia. Dan juga landasan untuk mencapai kejayaan itu nak tak nak adalah dengan adanya ilmu. Bahkan sejarah Islam telah menunjukkan kepada kita bahawa dengan apabila Islam ini muncul, mereka telah mengubah tamadun Islam itu daripada kejahilan kepada kemodenan, daripada kemunduran kepada kejayaan. Jadi maknanya ilmu ini satu benda yang penting lah. Ilmu ni satu benda yang boleh mengubah kehidupan. Maknanya kita sendiri pun daripada seorang yang jahil atau seorang yang kosong, tak tahu apa-apa, kita jadi tahu dengan ilmu tersebut lah. Bahkan dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran Islam itu sendiri umpama cahaya yang menyinari kegelapan masyarakat Arab waktu tersebut. Ini membuktikan bahawa kewajipan menuntut ilmu itu terpundak ataupun mesti digalas oleh umat Islam lah, ataupun sebagai kita lah, sebagai murid-murid yang masih lagi muda lagi ni, menuntut ilmu ni, maknanya kita kena terus mencari ilmu. Maknanya suasana masyarakat pada hari ni, ni kita berkongsi lah, maknanya kalau ada adik nak tahu lah, maknanya konteks masyarakat ataupun suasana masyarakat kampung hari ni lah, maknanya kita sendiri pun tengok, maknanya dia nak apa? Dia memerlukan ilmu ataupun dia memerlukan satu generasi yang berilmu. Maknanya kita lah, kita yang belajar di sekolah agama ni, kita ada ilmu tersebut, kita balik kita berkongsi, tapi berkongsi dengan kadar-kadar dia lah, kadar tertentu.
Kebiasaannya kita akan berkongsi dengan sahabat-sahabat kita lah. Mungkin dia akan bertanya benda-benda asas je kan. Jadi maknanya benda yang kita tahu, benda yang kita belajar di sekolah, kita boleh berkongsi lah. Ambillah sebaiknya ilmu yang diajarkan di sekolah. Maknanya kita jangan tertumpu pada subjek agama saja. Walaupun sekolah agama, kita jangan tertumpu subjek agama saja. Bahkan semua jenis subjek yang dipelajari di sekolah. Sama ada aliran dini. Contoh aliran dini apa? Yang diterapkan di sekolah. Usul fiqh, hadis, tafsir, surah sebagainya. Tapi aliran biasa, aliran sastra pun kita kena kuasai juga. Contohnya apa? Penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, perdagangan, matematik sebagainya. Benda tu kita syarah lah. Saya sendiri pun tak adalah cemerlang sangat ke semua subjek tu. Maknanya tiap kali periksa tu, biasalah periksa tu memang ustazah akan panggil selalu lah. Maknanya untuk tanya kenapa jawab macam ni sebagainya. Ini pengalaman sikit lah, pengalaman. Maknanya kita kena kuasai semua ilmu lah. Kita bukan sekadar menguasai ilmu agama, kita kena menguasai ilmu-ilmu lain. Sebab ilmu ni apa? Ilmu ni ada asas kepada kita untuk keluar pada sekolah nanti. Okey, maka ilmu ataupun pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini ataupun yang telah tersusun di jadual yang disusun oleh pihak sekolah tersebut, mestilah kita pelajari. Boleh ke kita ni masa kat sekolah tu kita pilih je subjek-subjek tertentu. Maknanya contoh Ustaz Amin dia jumpa Ustaz Syah kata saya nak subjek PS, saya nak subjek hadis saja dengan usul fiqh. Tu je saya nak belajar setahun. Yang lain saya tak nak belajar. Tak boleh tak boleh. Jadi maknanya tak nak kita ni terikat. Maknanya kita kena belajar semua. Semua ilmu-ilmu ini adalah asas kepada kita sebelum keluar nanti. Percayalah cakap saya, ilmu-ilmu ni yang dibaca di sekolah ni masa ni kita rasa Allah, kenapalah belajar matematik ni? Kenapalah belajar bahasa Inggeris? Kenapa belajar geografi? Benda ni kita tak nampak sebab kita tak tahu apa takdir yang Allah tetapkan untuk kita 5-6 tahun akan datang. Contoh, saya bagi contoh sini. Saya dulu belajar geografi last tahun 2013. SPMR masa tu. Memang niat lepas ni kita tak jumpa dah geografi ni. Takdir Tuhan, lanjutkan ke bumi Mesir ni, belajar di Kuliah Ulum Islamiah. Belajar sekali lagi geografi. Subjek geografi dunia. Maknanya belajar dalam bahasa Arab pula. Muncul lah, maknanya kita ada dah asas-asas dulu, kita tahu. Oh, ni ustaz ada cerita dah dulu ni. Cuma kita ingat sikit-sikit lah, tapi maknanya kita ada asas tersebut, kita boleh ingat, oh mana ni Ustaz Isan ajar dah dulu ni. Cuma kita terjemahkan dia ke bahasa Arab, gitu je lah. Maknanya kata ilmu asas itu penting lah. Sebab apa? Sebab apa kita kena belajar semua ini? Tak lain tak bukan sebagai menambah thaqafah ataupun menambah ilmu ke dalam diri kita yang kosong ni lah. Maknanya saya ni mudah kata, kita lah. Kita kena anggap diri kita ni kosong je sebenarnya. Walaupun ilmu tersebut ilmu yang diulang-ulang, kita ambil untuk kita menambah dalam diri kita inilah. Okay, jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, asalnya kita ni asal kita ni daripada kosong lah. Maknanya tak ada ilmu, orang tanya pun kita tak tahu. Sesuatu ilmu tersebut kita tak tahu. Tapi apabila kita belajar, maka diri kita ni akan terisi. Secara tak langsung, apabila diri kita ni terisi dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk ummah ataupun untuk sahabat-sahabat, secara tidak langsung dia akan meningkatkan ataupun menaikkan peribadi kita ni sebagai seorang penuntut ilmu. Okay, lagi-lagi kita ambil konteks kita ni sekolah agama lah. Sekolah agama ni adik-adik semua, apabila adik-adik semua ni keluar dari sekolah dengan keadaan ilmu yang ada di dada tu, ilmu yang berada di fikiran, dan juga menunjukkan peribadi seorang murid sekolah agama ni, dia akan meningkatkan izzah ataupun meningkatkan peribadi adik-adik. Maknanya kalau adik tengok, dia ni sekolah agama dia ni, pada pemakaian dia, pada akhlak dia, cara percakapan dia, sebagainya, menunjukkan dia ni seorang yang beragama, seorang yang beramal dengan ilmu dia. Secara tak langsung akan meningkatkan peribadi dia sebagai seorang murid yang menuntut ilmu ataupun sebagai seorang penuntut ilmu. Kita akan nampak beza dia ni orang berilmu ataupun tidak, sebagainya lah. Kadang-kadang kita beza dia macam mana? Beza maknanya dia tak belajar lah. Dia tak belajar, dia langsung tak tahu apa perkara sekalipun. Jadi maknanya benda ni, dia ni yang tidak berilmu lah. Tapi kita tidaklah boleh meremehkan orang yang tidak berilmu ini. Takut ni nanti akan berbalik kepada kita. Mungkin tak kena pada kita, kena pada generasi-generasi kita akan datang lah. Jadi maknanya berbeza kat sini adalah Allah mengangkat darjat-darjat orang yang berilmu. Orang yang tak berilmu ni sama saja, tapi kita ni nak tak nak, kita kena hormat sesama manusia lah. Okay.
seterusnya menjadi kewajipan pula kepada kita ni bila memperoleh ilmu itu. Maknanya kita ni apabila kita ada ilmu, ada satu orang kata pengetahuan lah, walaupun orang kata secebis pengetahuan saja, maka hendaklah kita belajar dengan lebih mendalam ilmu tersebut. Bahkan apabila kita mendapat ilmu tersebut, hendaklah kita beramal dengan apa yang kita belajar. Okay, kita dapat ilmu, contoh hari ni. Okay, saya bagi contoh apa? Okay, hari ni kita dapat ilmu mengenai contoh belajar mengenai sembahyang sunat. Sembahyang sunat qiyamul-lail ke ataupun sembahyang sunat apa-apa sembahyang sunat lah kita belajar dalam kelas, kita tahu, kita boleh berkongsi pada kawan-kawan kita. Okey, sembahyang sunat ni sekian-sekian. Maknanya mungkin daripada asal dia tu tak tahu, dia jadi tahu, maka kita ni telah beramal dengan ilmu kita, itu kita berkongsi. Beramal kat sini juga, selain daripada kita yang melakukan, kita berkongsi jugalah pada orang-orang lain ataupun pada sahabat-sahabat lain lah. Okey. Antara cara kita mengamalkan suatu ilmu yang telah kita pelajari adalah dengan mengajarkannya atau berkongsi dengan orang lain. Maknanya pepatah Arab lah ada mengatakan bahawa yang bermaksud ilmu itu tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Maknanya pokok yang tumbuh itu sekadar tumbuh lah. Sekadar tumbuh maknanya dia tidak memberi manfaat pada orang lain. Tapi kalau sekiranya dia menimbulkan, mengeluarkan buah, maknanya mengeluarkan buah, daun-daun yang lebat sebagainya, maka dia memberi manfaat kepada manusia ataupun sejenis makhluk yang ada atas muka bumi ni. Mampu memberi makan kepada manusia, mampu memberi perlindungan apabila manusia berteduh bawah dia. Jadi maknanya ilmu ni kita kena beramal lah. Kalau kita tak beramal, dia akan jadi kosong. Saya bawa satu contoh lah. Saya ambil pengalaman sikit lah. Dulu masa zaman Form 5 2015 dulu, ada seorang ni lah, saya sebutlah, guru Ustaz apa kenal nama dia. Contohnya siapa? Ali Mat Wazir Zarul Iqbal, mantan ketua umum. Jadi maknanya mereka ni, saya ambil contoh Ali Mat Wazir lah. Ali Mat Wazir ni, dia cemerlang pelajaran matematik. Cemerlang pelajaran matematik. Saya ni taklah cemerlang mana. Tapi biasanya lepas je periksa matematik tu, Ustazah Nani akan panggil terus. Panggil sebab apa tu, wallahualam lah, itu biar rahsia saya lah. Jadi maknanya apa, Ali Mat Wazir ni, kita cerita Ali Mat Wazir tu, dia ni suka berkongsi. Berkongsi macam mana? Maknanya contoh hari tu matematik, dia belajar ilmu baru, malam sebut masa prep tu, dia akan cari siapa kawan-kawan dia ni yang tak kuasai lagi. Contohnya siapa? Saya dan juga beberapa orang lagi. Maknanya dia akan ajar satu persatu. Sebagai contoh, ataupun kadang-kadang tu kalau dia rajin sikit, dia akan tulis kat whiteboard. Maknanya cara perkiraan ni contohlah, ini sebagainya. Okay, contoh seorang lagi apa, kalau dulu ada sahabat agak lah, nama dia Muhammad Hasif. Dia mahir subjek sejarah. Kita sejarah memang banyak lah, maknanya kalau kita nak kuasai tu memang macam-macam. Maknanya setiap orang ni dia ada cara berbeza untuk dia kuasai ilmu tersebut. Jadi Hasif ni, dia suka membaca. Jadi cara dia nak berkongsi dengan orang ni macam mana? Dia akan buat style bersembang lagu tu. Bersembang maknanya apa? Contoh duduk dalam kelas, tengah duduk santai ni, dia kata, maknanya contoh kita buka topik subjek sejarah, dia akan buat soalan. Okey, tarikh sekian apa yang berlaku? Jadi secara tak langsung, secara sporting tersebut menyebabkan kita belajar pun secara tak langsung berkongsi. Dia pun berkongsi secara tidak langsung. Maknanya tarikh sekian berlaku peristiwa sekian. Okey, sejarah sekian terjadi sebab sekian sebagainya lah. Tapi makna kata bukanlah saya nak cerita zaman dulu. Maknanya ilmu ni kita boleh kongsi sama ada secara formal ataupun tidak formal. Cara tidak formal tu macam tu tadilah. Kita wujudkan sembang bukan sembang kosong, sembang yang bermanfaat. Walaupun tak lama pun, biasa hasil tu dalam 5 minit je, 5-4 minit je. Tapi sekurang-kurang 5-4 minit tersebut kita berisi dengan ilmu. Terdapat juga ilmu sebagainya. Okey. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, para ulama juga telah banyaklah menulis kitab-kitab lah. Maknanya para ulama juga telah mengarang banyak kitab, maknanya mengenai adab-adab, maknanya adab-adab menuntut ilmu, cara-cara menuntut ilmu sebagainya lah. Misalnya kitab Ta'lim karangan Al-Imam Al-Zarnuji rahimahullah, seorang ulama lah. Dia mengarang kitab ni
Yang mana dalam kitab ni banyak menyebut mengenai adab-adab kita ni menuntut ilmu lah yang perlu diamalkan, seperti contohnya apa, adab bersama dengan guru, adab bersama dengan kitab ataupun adab bersama dengan buku-buku pelajaran kita, adab kita sesama dengan kawan-kawan kita dan sebagainya lah. Maknanya adab-adab yang berkaitan dengan pelajaran semuanya ada dalam kitab ni lah. Jadi nak katanya apa, maknanya para ulama ni dia amat menekankan adab-adab kita untuk ilmu lah. Jadi kalaulah kita nak kaitkan dengan situasi kita pada hari ini, maknanya kita ni lagi-lagi adik-adik lah, saya fokuskan pada adik-adik lah. Adik-adik ni adalah generasi yang hebat lah, generasi yang penuh dengan cabaran. Mana generasi yang hebat dan juga generasi yang penuh dengan cabaran, dan juga generasi yang mungkin mampu untuk bersaing hebat lagi lah. Sebab apa? Sebab hebat ke sini sebabnya belajar dalam bentuk online, maknanya diuji tidak boleh ke sekolah, sampai berbulan-bulan tak boleh pergi ke sekolah kan. Maknanya belajar secara tertalian sebagainya. Namun itu janganlah kita jadikan alasan kita lah untuk kita menolak adab-adab dengan guru-guru, menolak tidak hadir ke kelas sebagainya lah. Jadi namun begitu adab yang paling penting lah, yang maknanya ni kita berkongsi lah, sebab saya sendiri pun ada pengalaman dengan kawan-kawan batch sebagainya. Kita lalui zaman tersebut, zaman nakal, zaman jatuh naik batch tersebut kita lalui. Maknanya zaman guru-guru tak senang dengan kita, zaman guru-guru senang dengan kita sebagainya. Jadi maknanya kita kena bersedia lah. Jadi maknanya bila kita dah besar kan, dah sampai peringkat dewasa ni, kita tahu, oh maknanya zaman sekolah dulu salah ni tindakan yang dia buat ni. Sebagainya lah. Kita masa ni kita rasa macam biasa lagi. Bila kita keluar nanti kita tahu, oi, nampaknya macam tak selesa kita buat salah dengan guru-guru sebagainya lah. Namun begitu, maknanya adab yang paling penting sekali, yang pasti yang kita kekalkan lah dalam menuntut ilmu ini. Maknanya kalau lah kita nak menuntut ilmu ni, kewajipan tu ada dah kat atas kita untuk menuntut ilmu ni. Jadi apa adab pertama sekali paling penting untuk adik-adik semua adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik semua ni berada di sekolah yang hebat lah, sekolah menengah agama Daerah Patah Padang ni, yang melahirkan ramai generasi yang hebat ni. Kerana tak nak kalau lah kita belajar ni niat bukan kerana Allah, memang Allah takkan bantulah kita. Maknanya pergi sekolah pun terpaksa. Bahkan paling ditakuti adalah apa? Masuk sekolah agama itu dipaksa oleh mak ayah. Maknanya kita kena ubah semula lah niat kita. Mungkin mula-mula itu menjadi paksaan, tapi lama-lama itu kita ubah semula. Kita tajdid niat kita untuk meletakkan niat kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni sama je dengan kawan-kawan kita di sekolah luar tu. Kita belajar sama je. Cuma bezanya apa? Kita kat dalam ni kita diterapkan lagi dengan akhlak-akhlak Islamiah. Kita diajar oleh ustaz dan juga ustazah untuk beradab, untuk menerapkan akhlak-akhlak. Kita belajar ilmu agama dan juga sebagainya lah. Okey. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ayat 5 lah. Ayat 5 seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Makna katanya apa? Menuntut ilmu ini ni yang ni bukan mana tafsir tersebut lah. Makna kata ilmu ni juga merupakan satu ibadah. Menuntut ilmu ini merupakan salah satu cabang ibadah. Bila mana kita nak buat ibadah, nak tak nak mestilah niat itu diutamakan. Jadi apabila kita nak menuntut ilmu ini, niat itu mestilah niat yang kita utamakan lah. Semua sedia maklum akan hadis. Maknanya adik-adik semua mungkin belajar di sekolah sebagainya, hadis mengenai niat. Innamal a'malu binniyat. Maknanya kata hadis yang berkaitan dengan niat ni memang banyak, maknanya memang famous lah, familiar. Kalaulah kita tengok betapa pentingnya hadis mengenai niat ni, adik-adik semua, ulama sehingga meletakkan pada awal setiap kitab mereka itu hadis tersebut. Bahkan Imam Nawawi dia telah meletakkan ke dalam ketiga-tiga kitab beliau ini, pada permulaan kitab itu adalah hadis berkenaan niat. Contoh kitab apa? Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, juga kitab hadis Arba'in. Maknanya pada awal kitab tersebut diletakkan mengenai niat. Faedahnya adalah apa?
tak lain tak bukan adalah sebagai peringatan kepada kita ni untuk ilmu agar mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna katanya beradik-adik ni, contohlah kalau kita berada di sekolah kan. Cuma kalau situasi yang saya cerita betul ni mana betul lah. Maknanya keluar je kita daripada pagar asrama tu kan, maknanya keluar je kita daripada pagar asrama tersebut, ikhlaskan niat kepada Allah. Maknanya, ya Allah, aku pergi sekolah ini untuk menuntut ilmu kepadamu. InsyaAllah setiap langkah kita daripada asrama tersebut hingga ke kelas sampailah baik, insyaAllah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga akan mendapat barakah. Maknanya mungkin sebab niat kita tersebut pada hari tersebut mungkin subjek-subjek yang susah, tapi apabila kita niat ikhlas kepada Allah, subjek-subjek yang kita belajar tersebut menjadi senang je, maknanya kata mudah je untuk kita fahami. Mana-mana kita lalui lah, ada masa kita rasa senang. Biasanya kalau contoh masa zaman sekolah tersebut, maknanya contoh kalau kita tahu, maknanya kita tengok situasi kita zaman best dulu, orang kata mana zaman-zaman nakal dulu, kita ni bukanlah orang baik sangat. Maknanya kita tengok kawan kita ni, hari ni belajar apa ni? 5 bulan dah sekolah, tanya lagi, hari Rabu ni belajar apa? Contoh tahu, hari ni subjek-subjek berat ni, sejarah, matematik, bahasa Arab sebagainya, contoh subjek-subjek berat ni, habislah kita dah, ngantuk lah kita, tidur lah kelas. Tapi kalau lah permulaan pagi kita macam tu, kita dah keluarkan kata-kata macam tu, macam mana Allah nak berkati kita untuk ilmu? Mana pagi tu pun kita dah hilang semangat untuk ilmu. Jadi nak tak nak kita ni mestilah bersemangat dah, mana terus bersemangat untuk kita ni menuntut ilmu. Maknanya mungkin adik-adik semua boleh lah, maknanya sekarang kita cuba elakkan lah, maknanya istilah subjek-subjek yang berat. Walaupun hari tu subjek matematik, ni bagi saya sendiri lah, sejarah sebagainya yang saya lalui dulu. Tapi maknanya kita kena positifkan diri kita, subjek tersebut subjek yang kita boleh kuasai. Subjek yang kita boleh kuasai, insyaAllah akhir nanti kita akan dapat kemanisan dia. Maknanya contoh saya sendirilah, subjek matematik, subjek yang paling susah kali bagi saya lah. Tapi kita belajar jugalah, usaha belajar sebagainya, tanya kawan-kawan macam mana ni. Alhamdulillah, sekali peperiksaan akhir lulus. Walaupun tak secemerlang mana, alhamdulillah kemanisan lulus subjek tersebut tu ada. Jadi adik-adik semua ni adalah generasi yang hebat, yang belajar di rumah, belajar atas talian. Jadi sedikit kebebasan yang ada kepada adik-adik semua ni. Maknanya tidak perlu terikat dengan peraturan sekolah, tidak perlu pakai baju sekolah sebagainya, maknanya berada di rumah. Tapi adakah ini akan menjadi asbab kepada kita ni untuk hilang hormat ataupun adab kepada guru-guru kita? Soalan tadi, kewajipan kepada kita untuk menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu. Tapi dalam tujuan kita menuntut ilmu, perkara paling penting juga yang kita kena jaga untuk adik-adik semua adalah adab kita dengan guru-guru. Adab kita dengan guru-guru. Maknanya apa, macam mana kita nak hormat guru-guru kita ni. Jadi maknanya contohlah, maknanya kelas online kan, kelas online sebagainya. Maknanya kelas kalau dekat sekolah tu mustahil sangatlah kalau kita nak pontes sekolah. Memang akan kena tangkap lah. Tapi kalau online ni satu kebebasan, tapi maknanya kita tak masuk kelas online, lepas tu kalau tak masuk, lepas tu guru bagi kerja kita tak buat. Adakah itu dikira kita ni sebagai penuntut ilmu? Bahkan lebih khusus lagi, adakah kita ni dikira sebagai penuntut ilmu di sekolah agama? Itu jadi kita kena muhasabah semula lah adik-adik sekalian. Maknanya jangan jadikan maknanya online ataupun pelajaran PDPR ni yang belajar secara di rumah ni sebagai asbab untuk kita ni satu kebebasan yang terlampau bebas. Maknanya adab-adab tu masih lagi perlu kita jagalah. Maka muhasabah kita semula. Maknanya untuk saya sendiri pun kita muhasabah semula diri kita. InsyaAllah saya yakin adik-adik di Smart BP ni mungkin tak ada manalah yang tak buat macam ni. Tapi kalau ada, maka kita muhasabah semula lah. Tak kira lah adik-adik ni Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Lagi-lagi yang Form 5 ni, yang anak SPM, yang akan menduduki peperiksaan besar lagi. Yang mana peperiksaan SPM ni akan menentukan hala tuju adik-adik semua. Kat mana adik-adik akan pergi. Kalau cemerlang, inilah jalan dia. Kalau tak cemerlang, inilah jalan dia. Kalau biasa-biasa, itu jugalah jalan dia lah. Jadi maknanya, lagi besar cabaran juga pengembangan kalian untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kelas pun tak masuk, macam mana kita nak menduduki peperiksaan yang sebenar? Setara, maknanya kami dulu pun yang belajar di sekolah untuk menduduki peperiksaan sebenar pun rasa macam banyak sangat kekurangan. Banyak lagi yang tak faham. Itu pun belajar berdepan tu. Yang belajar berdepan, lepas tu program-program
ya, yang disusun oleh pihak sekolah macam apa, study group. Saya ingat lagi, maknanya dulu antara paling seronok sekali lah, dulu sejarah. Sejarah ni dulu tak cemerlang mana, tapi alhamdulillah SPM tu dapat A. Maknanya A plus lah sejarah. Hasil dia macam mana lepas saya fikir lepas tu, mungkin sebab sekolah masa tu, sekolah ataupun Ustaz Azri masa tu, dia susun study group. Study group berkumpulan, maknanya dekat sebelum SPM tu study group. Dalam tu kita jawab soalan je, jawab soalan, berbincang, jawab soalan, bincang, jawab soalan, bincang. Jadi itu maknanya situasi macam tu pun kita rasa macam tak faham lagi ni. Tapi ada adik yang belajar online ni lagilah, maknanya kena berusaha, lebih kena meningkatkan keyakinan lah. Dan juga jangan sedih lah. Mungkin ada yang foto ataupun yang berputus asa, ataupun yang hilang sabar belajar online ni sebagainya. Jadi bersabarlah adik-adik sekalian, tak kisahlah adik form 1 hingga form 5, maka bersabarlah dalam menghadapi situasi belajar dalam situasi pandemik begini. Setiap orang ni dia ada cabaran masing-masing lah. Mungkin dengan kesabaran, dengan kesusahan yang dihadapi oleh adik-adik khususnya form 5 sebagainya, belajar online, ada yang jelas tak jelas sebagainya, mungkin kemanisan tersebut ada pada kejayaan nanti, kejayaan cemerlang cemerlang peperiksaan SPM nanti, insya-Allah. Adik-adik yang dihormati sekalian, saya teringatlah satu pesanan yang dikongsikan oleh, saya ada tengok ada video yang dikongsikan oleh Tuan Guru Ustaz Haji Suhaimi Daud. Kalau kat Mesir ni dia biasa datang lah. Biasa dia datang, dia buat kelas di Asrama Terengganu ni. Dia seorang yang alim di Terengganu, merupakan seorang penerusi lah pertubuhan, ahli pertubuhan pengajian turas di Terengganu lah. Dia kata apa, dia ada menyebutkan beberapa perkara. Dia ni orang yang mengajar kitab turas, kitab lama, tapi dia juga mengambil cakna mengenai suasana pelajaran hari ini. Dia juga menyebutkan beberapa adab belajar secara online, situasi yang ada yang hadapi sekarang ni lah. Antaranya apa? Beliau menyebut antaranya, walaupun belajar secara online, walaupun belajar secara bersemuka di atas talian begini, tetaplah kita ni tak boleh, maknanya menjaga adab kita. Jaga adab kita seperti mana kita dalam kelas. Tak boleh bersembang dengan kawan-kawan, tak boleh sembang dengan orang lain sebagainya. Ni maknanya kita masuk kelas online tapi bersembang. Contoh Ustaz Syaf tengah mengajar online secara Google Meet sebagainya, tapi sahabat-sahabat semua bersembang. Lepas tu Ustaz Syaf tengah bentangkan, buka mic tu, ada kacau kawan lain. Kacau mana mengganggu suasana kelas online tersebut, maka itu dia tidak menetapilah adab yang diajarkan. Jadi maknanya walaupun kelas online, situasi dia sama je seperti mana kita di dalam kelas. Kalau dalam kelas kita boleh diam, kita boleh tumpukan perhatian, mengapa dalam kelas online kita tak boleh buat macam tu? Jadi kita muhasabah bersamalah. Begitu juga untuk saya lah. Begitu juga untuk saya, kita sama-sama bermuhasabah. Sebab ustaz dan juga ustazah ni dia duduk depan kita. Kalau kat kelas tu depan kita, jadi kita mungkin ada rasa takut sikit ataupun hormat. Sebab apa? Sebab dia berada depan kita. Jadi walaupun online ni, kita kena anggap dia ada depan kita juga. Dia berada di hadapan kita jugalah. Jadi seterusnya, yang murid perempuan, ni pesan ada Tuan Guru Haji Suhaimi lah. Yang pelajar perempuan, murid perempuan, jagalah aurat kalian. Jaga aurat. Walaupun kelas online, aurat kena jaga. Pakai tudung lengkap-lengkap sebagainya, menutupi aurat. Mudah-mudahan sebab kita nak menuntut ilmu. Tapi kalaulah kita menuntut ilmu dalam keadaan aurat tak jaga, dedah aurat sebagainya, adakah itu menjadi benda yang cantik lah untuk kita menuntut ilmu? Maknanya kita contoh kalau kat sekolah boleh pakai tudung labu, pakai stokin, pakai handsock sebagainya untuk ilmu. Maknanya kita kena terapkan dalam kelas online. Mana kalau kat sinilah yang saya nak tekankan bahawa istiqamah. Istiqamah itu adalah benda yang sakit. Tapi kalaulah kita melazimi, insya-Allah benda tu akan jadi manis. Istiqamah ni benda yang kita lakukan sentiasa. Kalaulah kat sekolah tersebut kita boleh lakukan menutup aurat, contoh untuk pelajar perempuan, pakai handsock sebagainya. Mana kalau online pun kita boleh jaga jugalah. Kita mengamalkan benda yang kita buat di sekolah, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Seterusnya adalah bersedia sebelum kelas. Kewajipan ni antara ada atau kewajipan kita lah sebelum menuntut ilmu ni, bersedia sebelum kelas dengan adanya buku, pen, kertas, sebagainya, nota, buku teks sebagainya, kita kena bersedia. Ni bukan sambil lewa je kita ni. Maknanya contoh ada buat kelas, maknanya sekadar wasyarat je, okay. Buka Google Meet, tutup mikrofon, dengar
dengar kosong itu je. Tu tak jadilah, tak comel kata. Maknanya macam mana kita nak mengamalkan konsep yang saya kongsikan tadi tu. Maknanya kita ada ilmu, kita beramal. Tapi kita masuk kelas pun dalam keadaan kosong. Kita tak catat, kita tak tulis. Macam mana kita nak kongsi dengan orang lain? Jadi maknanya kita, sebab apa? Sebab benda yang kita catat ni, datanglah 10 tahun pun, 20 tahun pun, benda tu akan ada lagi. Benda tu akan tetap, takkan hilang benda tu lah. Okay. Tapi kalau lah kita tak catat, agak kita yakin tak benda tu akan hilang? Maknanya, kalau dulu masa form 1, saya ingat cikgu, kalau dulu adalah mungkin guru Ustazah ingatlah, Ustazah Safura kan nama dia. Kalau tak silap Ustazah Safura lah rasanya, yang mengajar bahasa Melayu. Masa form 1 form 1 kecil yang situ, dia ada kata, saya nak kongsi satu perkataan tapi jangan tulis. Jangan tulis. Akhir tahun nanti saya akan tanya benda tu. Perkataan tersebut. Sampai kali saya tak ingat. Mana kan nak katanya apa? Masa tu memang kita tak tulis. Contohlah, kalau lah seandainya saya tulis masa tu, Cikgu Safura tarikh sekian, hari sekian, cakap macam ni. Maknanya benda ni dia akan disoal pada akhir tahun. Mungkin benda tu saya boleh tengok lagi sampai ke hari ni. Tapi sebabkan saya tak tulis, saya tak tahu. Jadi saya pun tak ingat benda tu. Jadi makna apa yang saya nak kaitkan kat sini adalah segala ilmu yang kita belajar, walaupun ilmu yang biasa, contoh subjek PJ dan sebagainya, ataupun subjek CV, tulislah benda tu. Sebagainya lah. Dan juga itulah antara adik-adik yang diterangkan ataupun dikongsi oleh Tuan Guru lah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ni antara terkhulasah lah ataupun akhirnya lah. Sebab pun kita pun dah lama mana. Sebab sekarang ni Mesir pukul 3.46, Malaysia 9.46 lah. 46 malam. Mesir baru je masuk waktu asar. Sekarang ni fasa nak masuk musim sejuk lah. Musim sejuk pun ni, musim panas pun ni suhu 42. Ni musim sejuk ni, satu masa dia akan sampai lah suhu 1 darjah, 2 darjah sebagainya lah. Sekadar untuk pengantar umum lah adik-adik. Jadi maknanya untuk adik-adik sekalian, kalau nak rasa suasana 40 darjah Celsius tu, boleh datang Mesir lah. Nak rasa suhu 1 darjah Celsius, boleh datang Mesir. Kalau nak main salji pun boleh datang Mesir lah. Kita ada tempat ziarah sebagainya. Contohnya apa, ni yang masuk dia sembah santai sikit lah di Jabal Musa, ataupun di Gunung Sinai. Kalau biasanya kita pergi lepas fasa peperiksaan, kita daki Bukit Sinai, ada rezeki, kita akan merasailah suhu negatif 3, negatif 2 dan juga salji lah. Itu berada di Mesir lah. Lepas tu yang orang kata apa, seronoknya kita ni merantau ke negara orang. Saya dulu tak terancang pun nak ke Mesir. Tapi lepas masa tu Ustaz Syahrul, Ustaz Saleh, maknanya kata bercerita mengenai Mesir sebagainya. Jadi maknanya cerita ni lah, maknanya tu tempat mana Mesir ni bumi anbiya, bumi penuh barakah sebagainya. Jadi kita pun tak nak impian lah. Bahkan dalam masa tu buku bahasa Arab apa yang Abu Sakinah tu, kalau ada adik guna lagi lah buku bahasa Arab Abu Sakinah tu. Buku Abu Sakinah tu saya bawa lagi ke Mesir. Buku tu saya beli dengan Ustaz Amnah ke Ustaz Syahrul, tengok dah masa form 1 ke form 3. Buku Abu Sakinah tu saya masih guna lagi lah untuk rujukan Nahwu Soroh sebagainya. Dalam tu saya masih tulis lagi, walaupun masa tu sekolah form 5 masa tu, form 5, form 4, tapi dalam tu berangan dah tulis kuliah Al-Azhar Mesir, Muhammad Farhan Abidin, 5 Muslim, tapi bawah tu Al-Azhar Mesir. Masa tu nak berangan lah, kata nak merasai suasana masa tu. Tapi Alhamdulillah, maknanya Allah makbulkan juga lah untuk datang ke Mesir. Terima kasih lah, mungkin itu berkat doa dan juga reda guru-guru, ustaz dan ustazah saya sampai ke sini lah. Jadi adik-adik sekalian, belajarlah bersungguh-sungguh di sekolah ni. Walaupun online, kerana ilmu di sekolah ni adalah asas untuk kamu semua ni belajar di luar nanti. Macam saya katakan tadi lah, ilmu asas yang kamu semua belajar kat sekolah ni, benda tu lah akan jadi harapan awal untuk belajar di universiti luar. Ilmu apa, matematik, ilmu contoh masuk IPG, ilmu macam-macam jenis lah bidang lah, maknanya khusus macam ada form 5 lah. Kalau ilmu asas pun tak ada lagi masa ni, luar sekolah nanti kita akan jadi, memang akan jadi sesat lah. Lagi-lagi contoh kita ambil yang bidang agama, contoh sekolah ambil bidang agama, contoh ambil kos pengajian bahasa Arab, tapi ta'arif tak ingat lagi. Maknanya fi'il madhi, mudhari', amal tertukar lagi sebagainya.
Itu menjadi satu kekurangan sikit lah. Saya dulu pun macam tu juga. Tapi maknanya kita tahu kita nak ambil course apa, maka kita kena kuasai lah. Kita kena kuasai. Okay. Jadi maknanya apabila diberi peluang untuk ke sekolah nanti, maka manfaatkanlah peluang tersebut lah. Maknanya ilmu yang ada di sekolah ni jangan dilepaskan lah, jangan dilepaskan. Walaupun kadang-kadang ilmu ni adik-adik kena ingat satu benda yang saya nak kongsi lah. Ilmu ni bukan sekadar apa yang ustazah keluarkan daripada buku teks sahaja. Kadang-kadang ilmu ni secara tak langsung guru-guru tu berkongsi di luar. Contoh dulu Ustazah Zainun, dia berkongsi pengalaman dia, mana ilmu perdagangan dia. Mana bukan sekadar buku teks je, dia cerita pengalaman dia. Mencerita benda-benda yang guru-guru lalui. Tapi benda tersebut, percayalah, benda tersebut kita akan lalui, memang confirm akan lalui pengalaman tersebut. Bukan sekadar pengalaman, bahkan ilmu. Benda-benda apa yang diceritakan, yang dikongsi oleh guru-guru, oleh ustaz-ustazah ni, dengan ambil ringan lah. Mana contoh ustazah kata apa, percayalah lepas nanti kena sekian-sekian, kena kuasai ilmu ini, kena fokus sebagainya. Mana kita kena ambil. Maknanya ilmu ni bukan sekadar buku teks sahaja, tapi ilmu ni benda yang kita dapat di luar. Ilmu apa lagi? Menjadi seorang pelajar yang berakhlak. Contoh ustaz-ustazah tegur kita, maknanya jangan nakal sekian, menjaga ukhuwah, sebagainya. Maknanya kita kena ikutlah benda tu. Itu juga adalah ilmu untuk diri kita lah. Jadi maknanya ada sedikitlah nasihat daripada saya untuk kita ni sebagai murid. Maknanya kita ambil nasihat ni untuk saya, untuk adik-adik sekalian sebagai murid kepada guru-guru kita. Guru-guru di Sekolah Menengah Agama Daerah Mata Padang. Yang pertama adalah jangan tinggal solat wajib. Solat wajib ni jangan tinggal lah. Dan juga jangan dilupakan solat sunat. Solat wajib, solat sunat kita jangan tinggal lah. Seperti mana dulu saya ambil contoh lah pelajar cemerlang zaman batch saya dulu. Kalau dulu ada siapa, ada Alimah Wazir, Zahrul Iqbal, Saziana contoh, pelajar akhwat, pelajar perempuan Saziana. Mereka ni duduk di asrama. Biasa dulu saya pegang biro tengoklah jawatan apa, tapi dakwah lah, bahagian surau tu, bahagian jaga surau tu. Mana kita ni ditugaskan untuk pasang Al-Quran 10 minit sebelum subuh, 10 minit ataupun 15 minit sebelum subuh. Kira mana saya ni diberi keamanah oleh Ustaz Saleh sebagai warden masa tu untuk pasang Al-Quran, untuk dia juga kejut adik-adik semualah. Tapi Alim Awazir ni, pelajar cemerlang ni, dia masa tu dia dah dekat surau dah masa tu. Dia dah dekat surau, tapi maknanya dia sekadar tukar pakaian itulah. Dia semayang sunat, dan juga dia baca Quran, dan juga dia akan baca buku sekejap. Maknanya 10 minit sebelum subuh barulah dia naik ke asrama, mandi, semua barulah dia turun. Dan juga masa tu juga, maknanya saya perasan satu akhwat masa tu, akhwat maknanya yang pelajar cemerlang tu lah. Bukan saya mengintai lah, minta maaf lah Ustaz-Ustazah, bukan saya mengintai, saya perasan je lah. Maknanya dia orang yang awal jugalah. Maknanya mungkin dia cemerlang tu sebab dia awal. Maknanya dia semayang sunat sebelum subuh. Maknanya benda dia buat perkara tersebut, mungkin kejayaan dia tersebut datang pada amal yang dia buat tu lah. Seterusnya, Al-Quran jangan tinggal. Allah Akbar, Al-Quran jangan tinggal lah adik-adik sekalian. Paling teruk kita ni, sekolah agama ni, sehari semuka lah. Tu paling do'if sangat lah, paling teruk sangat lah tu. Sehari semuka paling teruk untuk kita. Tapi kalau boleh kita lebih lah. Lebih. Al-Quran jangan tinggal, dan juga seterusnya, dan juga Al-Masurat. Al-Masurat zikir pagi dan juga petang. Al-Masurat yang kita baca di sekolah pagi dan petang itu bukan sekadar kewajipan di sekolah saja adik-adik. Itu adalah untuk melatih diri kita ni sentiasa ada apa? Zikrullah, zikir-zikir wajib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan macam yang saya katakan tadi lah, istiqomah ni benda yang paling sakit sekali kita nak buat. Kalau lah dekat sekolah, contoh 5 tahun kita boleh baca Al-Masurat pagi petang, kita boleh baca subuh asar. Janganlah kita keluar je pada sekolah tersebut kita tinggal Al-Masurat ni. Janganlah. Jadikan itu sebagai rutin hari kita. Dan juga tak apa, saya tengok kawan-kawan saya ramai macam ni. Maknanya dia tulis kat status WhatsApp, story WhatsApp, kat Instagram sebagainya, kata apa? Allah Akbar, rindu suasana sekolah dulu. Macam mana sekolah dulu kita boleh amalkan Al-Masurat, keluar sekolah tak boleh. Itu pandangan yang lepas sekolah. Adik-adik yang berada di sekolah ni cuba untuk istiqomahkan diri baca Al-Masurat. Contoh kalau kat rumah, paling malas sangatlah, contoh malas sangat nak baca Al-Masurat, buka YouTube, pasang tu dia Al-Masurat pagi, Al-Masurat petang, dengar. Kadang-kadang sambil kita dengar tersebut, kita boleh baca. Sekurang-kurangnya apa? Dalam seharian kita itu adalah zikir kepada Allah, ada selawat kepada Nabi, sebagainya lah. Okay, seterusnya
hormatilah guru-guru, jaga perasaan mereka, jaga air muka mereka. Kenapa? Kerana apabila kita beradab mereka ini, mereka akan senang kita. Maknanya adik-adik cuba kita fikir kan, maknanya kita buka kejap, kita renung kejap. Adik-adik ni agak berasa seronok tak? Maknanya kita dalam keadaan kita tak tahu, guru-guru ni berdoakan kita. Contohnya Ustaz Hamid lah. Maknanya guru kita tak malang, ya Allah, berilah kejayaan kepada Ahmad Hamim contohnya, kepada SPM. Kita tak tahu guru-guru doakan kita. Jadi tak rasa seronok ke macam tu? Jadi macam mana kita nak seronok? Maknanya guru-guru doakan kita, kita kena beradab lah dengan guru-guru. Ni dengan guru-guru pun kita tengking, kita lawan, maknanya kita tak beradab, kutuk belakang, kutuk depan-depan sebagainya. Macam mana lah kata guru-guru nak berdoakan kita. Dan juga lepas kita beradab ni, apabila kita dah berjaya, maknanya dah keluar keputusan peperiksaan SPM, PMA sebagainya, ucaplah terima kasih kepada guru-guru. Lagi saya kongsikan khususlah untuk adik SPM ni, keluar di sekolah nanti, keluar dapat je natijah ataupun keputusan peperiksaan SPM, benda utama kali jumpa guru-guru. Itu satu. Kemudian contoh dah dapat universiti, contoh Hamim dapat sambung mana? Dapat sambung Mesir ataupun dapat pergi UIA, Universiti Malaya sebagainya. Sebelum masuk universiti tersebut, jumpa dulu guru-guru. Pergi ke sekolah, maklum ke mereka, cikgu, ustaz, saya dapat masuk UIA, terima kasih doakan saya. Kadang-kadang kita pergi maklum macam tu pun, guru-guru berasa teramat teruja. Walaupun kita tak mampu lagi nak balas jasa mereka, tapi kita jumpa mereka ini, mereka berasa sangat Allah Akbar, sejuknya lah kata hati. Maknanya murid-murid yang mereka ajar dahulu, jumpa mereka kembali selepas mendapat kejayaan ataupun setelah berjaya untuk masuk ke universiti atau berjaya ke sekian-sekian sebagainya. Jadi maknanya kita kena setiap ada komunikasi dengan guru-guru kita. Jadi walaupun kita dah cemerlang, jangan lupa maklum pada guru-guru kita yang kita berjaya sekian-sekian, masuk universiti sekian lah. Jadi juga ucaplah terima kasih kepada mereka dan juga minta doa kepada mereka. Minta doa kepada mereka lah. Macam saya baru ni, maknanya setiap kali peperiksaan biasa saya akan melalui Ustazah Siti Rohani lah, kadang Ustazah Amnah, maknanya sampai ke sana guru-guru dan juga minta doa. Mungkin kejayaan saya baru ni dapat naik tahun akhir pun berkat doa guru-guru yang Allah makbulkan. Okay, seterusnya adalah hormati ibu bapa. Mana sementara berada di rumah tu, hormati ibu bapa, hormati adik-beradik dan juga hormatilah masyarakat kampung. Hormatilah masyarakat kampung, janganlah kita ni biadab dengan orang kampung lah. Maknanya kita kena menjaga sungguh adab kita dengan orang kampung lah. Percayalah adik-adik, saya contoh saya masuk sikit saya berada di Terolak, Ustazah Roziah, PKN kita, orang Terolak Selatan juga. Jadi masa tu saya malu. Kalau lah saya buat kes contoh merempik ke apa kan, maknanya maghrib lepas kat kedai lagi sebagainya. Contohlah berita tu sampai pada Ustazah Roziah. Macam mana lah saya nak duduk kat sekolah tu? Kalau kat sekolah tak apa, ni kat rumah ada ayah saya lagi. Mungkin malu sikit lah. Jadi mana kita kena jaga juga dengan orang kampung. Maknanya kita, contoh kalau kita ada kenalan pakcik-pakcik semuanya, jaga hubungan dengan mereka. Kadang takut jadi efek pada sekolah. Dia ni sekolah agama dia ni. Contoh Ustaz Hamim, maghrib ada kat kedai lagi, ataupun maghrib ada kat padang bola lagi, lepak. Imam dah takbir pertama, lepak kat padang, pakai seluar pendek sebagainya, ni na'uzubillah lah. Jadi dia akan, kalau orang kampung tahu dia ni sekolah agama ni, sekolah menengah agama, dia dah patah padang. Malunya lah kata, takkanlah guru-guru tak ajar. Nampak lah situ. Jadi kita kena jagalah situ, kena jagalah. Dan juga taklah perintah kedua ibu bapa lah. Berada di rumah, belajar satu kewajipan. Contoh kelas online 8.30 hingga 9.30 masuk. Itu kewajipan kamu semua sebagai penuntut ilmu. 9.30 sampai masa lain. Contoh tak ada kelas, maka berbaktilah kepada ibu ayah. Berbaktilah kepada adik-adik sebagainya lah. Yang juga yang terakhir adalah jagalah ukhuwah dengan sahabat-sahabat sekalian lah. Maknanya ada di semua ni, jaga ukhuwah dengan adik-adik. Form 5 hormat Form 4. Form 4 hormat Form 5 juga. Itulah adik Form 1, Form 2, Form 3, hormatlah abang-abang sekalian. Juga abang-abang janganlah terlalu membuli adik-adik lah. Ini kita tak payah bahas lah bab buli ni. Maknanya kita hormat, kita berkasih sayang antara juga sahabat-sahabat semualah. Dan juga untuk akhirnya, terima kasihlah saya ucap kepada pihak sekolah. Mungkin saya rasa lepas je diminta untuk berkongsi tu, memang saya berasa bukan seronok sangat. Berasa satu tanggungjawab dia, tapi saya berasa seronok. Mungkin ini satu peluang lah, satu peluang yang Allah bagi untuk saya berbalas sikit saja. Ini pun sejebis usaha lah untuk saya balas jasa guru-guru saya dululah. Dan juga saya mohon maaf lah
anda ada terkhilaf ataupun tidak mencapai objektif yang diharapkan oleh pihak sekolah. Dan juga ustaz dan juga ustazah sekalian, dan juga guru-guru yang mungkin tak sempat dengan saya dulu, jangan risaulah. Maknanya kerana ustazah ni saya yakin sentiasa berada dalam doa, berada dalam doa murid-murid yang pernah kalian didiklah. InsyaAllah doa untuk guru-guru itu sentiasa ada, dikurniakan barakah, rahmat sebagainya. Dan juga doakanlah saya yang sekarang ni berada di tahun akhir lah, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang di Smart BP dulu. Sekarang ni kalau kira-kira semalam baru Ustaz Faidi Shazmi balik ke Malaysia, dan juga kali ikutkan pelajar sekolah menengah agama daerah Pantai Padang yang berada di Mesir, saya rasa dalam 15 orang aja. Dalam 15 orang. Jadi maknanya besarlah harapan saya mungkin dapat menambah bilangan tersebut. Mungkin Ustaz Amir nanti bila datang ke Mesir sebagainya. InsyaAllah alatulah 4 tahun di Mesir insyaAllah. Dan doakan kami semoga dapat menamatkan pengajian pada tahun inilah. Pada tahun ini juga dapat berbakti pada guru-guru lah. Dan juga sinilah mana saya dulu lepas je peperiksaan terakhir perdagangan, exam terakhir perdagangan SPM dulu, keluar sekolah tu memang sedih lah sebab 5 tahun kita di sekolah kan. Jadi masa tu saya simpan satu niat lah, mungkin masa ni saya cerita lah. Saya simpan satu niat, ya Allah Tuhanku, aku keluar sekolah nanti paling kurang kau beri aku keizinan untuk aku ni apa, berkhidmat pada guru-guru aku, paling kurang pun untuk sekolah aku nanti. Masa ataupun bila itu Allah je yang tahu. Mungkin hari ni saya dapat berkhidmat sikit, mungkin pada masa akan datang, wallahu alam. Itu antara niat saya lah untuk saya balas sikit. Jadi itu maknanya kita ni dah pasal niat lah. Itu juga lah untuk adik-adik semua, pasal niat kita ni setelah kita menjadi murid pada guru-guru kita, keluar sekolah nanti kita niat kembali untuk kita kembali semula berkhidmat pada sekolah, untuk kita membalas semula jasa-jasa guru dan juga jasa sekolah lah. Dan juga sekali lagi, mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu datang daripada diri saya inilah yang serba kekurangan, tapi dibantu oleh guru-guru lah untuk jadi insan yang berjaya yang berada di sini pada hari ini. Terima kasih sekali lagi guru-guru semua. Moga-moga harapan saya lah sekolah menengah agama daerah Pantai Padang yang dipimpin oleh Tuan Ketua, PK Pentadbiran, PK HEM, PK Koko dan juga semua guru-guru, para asatizah, ustaz dan ustazah, terus melahirkan generasi yang rabbani, generasi yang bersakofah, generasi yang hebat untuk memimpin ummah, untuk memberi manfaat kepada umat Islam pada hari ini insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi saya serahkanlah kepada saudara Ustaz Hamim insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih pada ceramah tazkirah beliau. Kawan-kawan ada soalan nak ditanyakan pada Ustaz? Minta tips ke? Tips lah. Tak ada. Ustaz, Assalamualaikum, saya nak cakap sikit boleh? Sila. Ya, baik. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian daripada Ustaz Farhan tadi. Memang cukup terharu apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat lah kepada semua anak-anak murid kita yang berada di dalam talian. Baik, satulah harapan sangat-sangat, saya nak mohon sangat-sangat, dah ada peluang anak-anak murid kami yang ada di tanah, kata di bumi Ambiak ni, saya lah mengharapkan sangat-sangat kalau dapat doakanlah terutamanya untuk calon-calon SPM kita pada tahun ni. Selalunya kalau tahun-tahun sebelum ni saya ada kawan-kawan yang mana pergi Mekah buat haji ke ataupun pergi umrah mana-mana, selalu saya memang pesan kepada kawan-kawan tu, tolong doakan untuk anak-anak murid saya kata di sekolah SABK Pantai Padang. Jadi kebetulan pula kita program kita pada malam ni, kamilah mengharapkan doa daripada anak-anak murid kami yang ada di sana tu, dan mohonlah doa kepada anak murid yang ada di sini lah, adik-adik di sini. Mudah-mudahan Allah bagi mudahkan urusan, cemerlang dalam pencapaian, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh dan dapat menjejakkan kaki sama-sama berjaya macam Ustaz Farhan juga.
Dan kami insyaAllah kami guru-guru ni tak pernah lupalah doa untuk anak-anak murid kami, walaupun anak-anak murid kami tadi dah pergi jauh, kadang-kadang lebih hebat daripada kami lagi. Itu saja saya mohon. Terima kasih. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Bagi menutupi majlis, kita mempersilakan Ahmad Arif Farhan untuk baca doa penutup sebelum mengakhiri majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas tazkirah kewajipan menuntut ilmu yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.